akibat daripada polisi-polisi yang tidak masuk akal yang dilakukan oleh kerajaan Muhyiddin Yassin. Tak payah nak sembang duk cerita minta guna budi bicara. Kalau Menteri dan Perdana Menteri sendiri terlalu bahalul, tidak boleh memikirkan bahawa apabila kamu menaikkan denda daripada RM1,000 yang rakyat sendiri komplain, rakyat tak mampu nak bayar RM1,000 itu, kamu naikkan kepada RM10,000. Dan kepada peniaga kamu naikkan pula menjadi RM50,000. Dan kemudian kalau mengkritik sedikit, kalau mendedahkan sesuatu yang betul sekalipun, kamu gunakan ordinan darurat ke atas mereka dengan mengenakan denda maksimum RM100,000 atau 3 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Kalau kamu sendiri yang buat undang-undang bodoh ni, macam mana kamu nak minta penguatkuasa yang mengikut arahan kamu untuk menggunakan budi bicara? Tak ke bodoh ni? Minta maaf cakap. Orang banyak nasihat saya jangan sebut perkataan bodoh. Tapi macam mana? Macam mana kalau orang yang jadi menteri, orang yang jadi Perdana Menteri yang merencana kenaikan denda-denda yang tak munasabah ni, tiba-tiba suruh penguatkuasa, suruh pegawai keselamatan untuk menggunakan budi bicara. Kalau kamu tak berikan arahan, maka mereka ni takkan mengeluarkan denda sehingga sebanyak itu. Orang dah tak boleh berniaga. Orang tak boleh mendapat pendapatan sempurna semenjak kamu jadi Perdana Menteri. Sumber rezeki banyak terhalang. Yang mana tempat yang ada PKP, mereka sampai pukul 10 malam saja boleh berniaga. Ini bulan puasa, tak bodoh ke? Tak boleh fikir ke bulan puasa ni orang sahur sebelum subuh pun ada orang makan lagi? Kenapa perlu buat PKP bodoh? Adakah lepas pukul 10 malam ni semua sekali COVID tak keluar lagi? Guna akal sebelum kamu buat undang-undang. Kalau kamu dah buat undang-undang itu, kamu suruh kamu seolah-olah blame pula penguatkuasa kerana melaksanakan tanggungjawab mereka, menjayakan undang-undang bodoh yang kamu buat. Kemudian kamu suruh mereka guna budi bicara. Kalau orang macam saya ni yang bukan dalam kerajaan, saya minta pegawai-pegawai polis, pegawai-pegawai majlis yang hari ni ada orang berniaga ditutup atas arahan pihak kerajaan. Saya boleh cakap kepada pegawai penguatkuasa, minta rayu supaya gunakan budi bicara. Kerana saya bukan dalam kerajaan. Tapi kalau kamu ni duduk dalam kerajaan, kamulah yang menaikkan denda, kamu yang mengenakan denda yang tak munasabah, kamu buat SOP bodoh. Kamu suruh penguatkuasa gunakan budi bicara. Tak ke bodoh ni? Minta maaf lah, orang banyak nasihat saya jangan guna perkataan bodoh. Tetapi apa ayat yang lebih sempurna pada manusia-manusia yang tidak menggunakan akal? Apa ayat? Cuba bagi saya contoh ayat yang saya boleh guna. Tak cerdik, samalah tu, bodoh. Bila bertindak tu guna akal. Orang dah tak ada duit. Hari ni cari makan susah. Orang hilang kerja. Bila semua pelabur lari kerana kamu, peluang pekerjaan merosot, kadar pengangguran meningkat. Biasalah kalau orang pergi jual air. Biasalah kalau orang pergi jual burger depan rumah. Biasalah kalau orang cuba cari rezeki secara halal dengan titik peluh sendiri, tak mengharapkan bantuan kamu. Tapi hari ni kamu menyusahkan orang. Dan kamu suruh penguatkuasa pula. Kerana kamu punya undang-undang bodoh, hari ni penguatkuasa yang mendapat dihamun di rakyat. Ada orang tulis dengan cynical. Tuan-tuan, pihak polis pun dah menyampah tau dengan kerajaan bongok ni. Okeylah, saya tak pakai bodoh lagi, saya pakai bongok. Minta maaf. Memang bodoh. Susah nak cakap macam ni. Kalau dah tahu kena guna budi bicara,
Kena tengok keadaan orang yang meniaga tu. Jadi daripada awal bila buat polisi, pastikan pastikan polisi kamu itu masuk akal. Polisi kamu tu ada sedikit keperimanusiaan. Zaman BN dulu, orang bawa laju boleh membahayakan keselamatan orang pun maksimum RM300 denda tau. Tak ada pun sampai kita dengar ada denda RM1,000. Tak ada lagi denda RM10,000. Tak ada lagi dengar kalau meniaga, terlebih meniaga, boleh kena sampai, terlebih masa meniaga boleh kena sampai RM50,000. Saya nak beritahu, zaman kita dulu kita boleh meniaga 24 jam. Apa beza boleh meniaga 24 jam dengan boleh meniaga sampai pukul 10? Adakah COVID keluar selepas pukul 10? Come on lah. Meniaga depan rumah je pun jual burger. Bukan orang berkumpul depan rumah dia tu nak beli burger. Tidak. Tempat-tempat pasar raya besar, bila orang ramai, boleh pula. Saya tak nak pertikaikan orang ramai di kedai-kedai yang besar. Itu orang nak buat meniaga, orang nak teruskan aktiviti ekonomi, itu sepatutnya dibenarkan. Tetapi persoalan dia hari ini, sampai bila nak buat SOP bodoh, sedangkan hari ini ada banyak cara untuk mengatasi masalah COVID. Kau orang tak nak gunakan cara yang betul untuk atasi masalah COVID, dan kau buat rakyat terseksa. Orang yang meniaga hari ini tak boleh bayar gaji dengan sempurna. Orang yang meniaga hari ini tak boleh bayar sewa dengan sempurna. Orang yang meniaga hari ini tak boleh cover kos mereka. Sebab apa? Sebab ada Perdana Menteri dan Menteri-Menteri Kabinet yang balang. Minta maaf cakap. Ini realiti. Ini realiti. Dan bila bila peniaga tak boleh dapat income yang bagus, dia tak boleh bayar teks, dia tak boleh bayar cukai, maka akhirnya yang susah korang juga, tak boleh mentadbir negara. Kau rampas semua sekali, aset-aset semua sekali, yang mana korang boleh jual, korang jual. Tak cukup dengan jual, korang pinjam. Tiap-tiap minggu pinjam. Puncanya apa? Puncanya kebodohan, ketamakan, kerakusan kamu. Hari ini apa perlunya projek-projek jalan hari ini diberikan kepada kroni-kroni supaya mereka ada duit menjelang pilihan raya? Adakah ini kepentingan ketika negara berhadapan dengan krisis? Tidak. Yang patut diberi keutamaan ialah bagaimana nak memulihkan ekonomi rakyat. Kalau rakyat hari ini ekonomi dia semakin hari semakin parah, tak kena COVID pun mati tau. Tak kena COVID pun mati. Saya cakap terang lah, saya dah betul-betul dah give up dengan kerajaan bongok ni. Minta maaf cakap. Saya tak boleh nak bayangkan bagaimana rakyat boleh biarkan manusia-manusia durjana ni menggunakan duit negara bagi projek pada kroni-kroni mereka, dan mereka pinjam sana, pinjam sini, jual aset tu, jual aset ni, dan kita diam saja. Betul lah. Takkan tak ada yang boleh mendengar. Kita ada raja-raja Melayu. Inilah masa kamu bertindak. Yang sengsara kat bawah ni ialah rakyat tuanku. Mereka tunggu apa tuanku buat. Kita dah give up. Dah tak ada apa dah yang boleh diharap dari kerajaan bongok ni. Minta maaf cakap. Tak ada harapan. Kita tunggu bila raja yang sepatutnya menjadi pengimbang kepada kerajaan ni. Kita tunggu bila. Sampai bila? Takkan nak sampai negara ni musnah baru nak lakukan sesuatu. Tolonglah tuanku. Kita tak boleh buat apa. Kita rakyat boleh bising. Tapi kalau bising, mereka yang dah hilang majoriti di parlimen pun masih tuanku kekalkan sebagai kerajaan. Hari ini makin lama makin teruk kita punya kerajaan. Pinjaman makin lama makin banyak.
Rakyat makin lama makin sengsara. Nak balik kampung raya pun tak boleh. Orang menangis sana, menangis sini. Takkanlah tak boleh fikir. Cukuplah. Cukup. Takkan nak tunggu sampai terbongkar. Projek ni orang ni dapat, projek ni orang ni dapat. Vaksin tu orang ni dapat, alat untuk tu. Projek jalan raya. Takkan nak tunggu semua terbongkar baru nak sedar.